Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel terkini. Sahabat-sahabat semua, berita baik buat rakyat Pulau Pinang yang baru saja diumumkan ya oleh YB Anthony Lok ya, Menteri Pengangkutan. Jadi sepasti ya pengumuman ini pastinya akan menggembirakan seluruh rakyat Pulau Pinang. Jadi soalnya apakah pengumuman yang dibuat ya oleh YB Anthony Locke ini yang mana dinyatakan bahwa kerajaan persekutuan ya setuju ya untuk mengambil alih secara rasmi dan juga menyerahkan kepada kerajaan negeri. Jadi mari kita lihat kenyataan daripada YB Anthony Locke ini dalam satu sidang media sebentar tadi, sahabat-sahabat semua. Juga Lembaga Pengarah MRT Corp dan juga Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp. Sidang media pada hari ini ialah berkenaan dengan satu keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada minggu lepas yang telah disahkan pada mesyuarat Jemaah Menteri pagi tadi, iaitu pada 22 Mac 2024 pada hari Jumaat yang lepas, Jemaah Menteri telah meluluskan cadangan pembangunan projek LRT laluan Mutiara Pulau Pinang. Secara rasmi, kerajaan telah memutuskan untuk melantik MRT Corp, iaitu sebuah syarikat 100% milik Menteri Kewangan diperbadankan, MOF Incorporated, sebagai pemaju dan juga pemilik aset, project developer and asset owner untuk projek LRT Pulau Pinang. Perolehan projek ini terbahagi kepada 3 komponen utama seperti berikut. Yang pertama, kontrak untuk kerja-kerja pembinaan sivil untuk segmen pertama, iaitu jajaran Pulau Silikon ke Komtar. SAS Konsortium Sdn Bhd akan ditawarkan kontrak ini melalui mekanisme Single Sourcing Request for Proposal. Tawaran ini adalah berdasarkan permintaan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah melantik SAS Konsortium sebagai rakan pelaksana projek ataupun projek delivery partner kepada Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang PTMP yang merangkumi LRT laluan Mutiara melalui tender terbuka pada bulan Ogos 2015. SAS Konsortium juga telah melaksanakan kajian-kajian teknikal dan reka bentuk awalan di samping memperolehi kelulusan penilaian kesan alam sekitar, penilaian kesan sosial dan skim kereta api bersyarat. Kesemua usaha ini telah dibiayai dahulu oleh SAS Konsortium. Nilai kontrak dan butiran terperinci yang berkaitan adalah tertakluk kepada proses rundingan antara MRT Corp dan juga SAS yang perlu dimuktamadkan dalam tempoh masa 6 bulan. Yang kedua, kontrak untuk pembinaan sivil bagi segmen 2, iaitu jajaran dari Komtar ke Penang Central adalah melalui tender terbuka. Yang ketiga, kontrak turnkey kerja-kerja sistem dan store kereta ataupun sistem and rolling stocks secara build, maintain and transfer BMT melalui kaedah tender terbuka. Selain itu, pembinaan depo operasi ataupun operations depo akan dirancang dan dibangunkan sekali dengan projek pembangunan bersepadu berorientasikan transit TOD di tapak pesta Sungai Dibung secara usaha sama antara MRT Corp dan juga Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Strategi baru ini bertujuan menjana hasil bukan tambang ataupun non-fair revenue, tambahan yang penting untuk dilaburkan balik dalam penyelenggaraan LRT Pulau Pinang pada masa hadapan. Dengan keputusan Jemaah Menteri ini, maka secara rasminya Kerajaan Persekutuan mengambil alih projek LRT laluan Mutiara daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kerajaan akan mempertimbangkan kaedah pembiayaan projek yang sesuai sama ada melalui peruntukan pembangunan ataupun kaedah lain yang sesuai yang akan ditentukan oleh Kementerian Kewangan. Jajaran LRT laluan Mutiara akan bermula dari Pulau Silikon hingga ke Komtar dan seterusnya menyeberang ke Penang Central di seberang perai untuk memberi ketersambungan kepada rangkaian kereta api KTM komuter dan ETS sedia ada. Jarak jajaran dianggarkan lebih kurang 29 km dengan 20 stesen termasuk 2 stesen pertukaran iaitu di stesen Komtar dan stesen Penang Central. Garis masa pelaksanaan, kerja-kerja pembinaan projek LRT laluan Mutiara disasarkan bermula pada tahun ini. Kita sasarkan
dalam tempoh 6 bulan, rundingan bersama dengan SRS Konsortium dapat dimuktamadkan. Dan selepas itu, kerja-kerja fizikal boleh dimulakan selewat-lewatnya pada suku keempat tahun ini. Pelaksanaan keseluruhan projek dijangka memerlukan tempoh masa lebih kurang 6 tahun dan disasarkan beroperasi pada tahun 2030. Saya yakin projek ini bukan sahaja memanfaatkan warga Pulau Pinang, malah memudahkan perjalanan pekerja yang berulang-alik dari Perlis, Kedah dan Perak Utara setiap hari dengan kesinambungan bersama rangkaian KTMB. Pelaksanaan projek LRT Pulau Pinang adalah komitmen kerajaan perpaduan dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam bukan sahaja di kawasan Lembah Kelang tetapi juga di wilayah dan negeri yang memerlukan sistem pengangkutan awam demi kesejahteraan rakyat. Usaha memperkasakan pengangkutan awam ini akan berjimatkan masa perjalanan rakyat, mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persendirian dan menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon. Jadi inilah keputusan yang telah dibuat pada minggu lalu dan kita yakin bahawa ia akan dapat merancarkan projek LRT Pulau Pinang. Okay, itu saja. Berapa kos keseluruhan anggaran projek? Anggaran kos memang ada, tetapi kita nak berunding dulu dengan pihak yang terlibat. Jadi kita tak mau meletakkan satu kos yang telah pun kita putuskan, tetapi itu takluk kepada rundingan kita bersama dengan syarikat-syarikat yang terlibat. Okay, termasuk tender terbuka. Dari segi pengambilan tanah dan sebagainya lagi? Pengambilan tanah memang telah pun dibajetkan. Pengambilan tanah memang kita telah pun mengambil kira pelbagai pandangan dan proses ini sebenarnya telah pun berlangsung lama. Sebelum ini di bawah kerajaan negeri, mereka telah mengenal pasti jajaran tersebut, meminimalkan pengambilan tanah dan tidak melibatkan pengambilan bangunan-bangunan yang banyak. Jadi pengambilan tanah adalah agak minimal. Jadi itu jajaran itu telah pun dikaji dan diputuskan sebelum ini dan kita kekalkan jajaran itu. Kerajaan negeri memang menyambut baik ke usaha ini sebab kalau kita lihat sekarang mengambil alih oleh kerajaan persekutuan kan, so dari pihak Pulau Pinang macam mana? Sudah tentu mereka mengalu-alukan. Okay. Ini dibayar oleh kerajaan persekutuan. Baik. Jadi saya tak pernah dengar Ketua Menteri Pulau Pinang ada komplain. Okay. Berarti EIA dah diluluskan? Ya, seperti yang saya katakan, EIA, SIA dan juga Railway Scheme telah pun diluluskan sebelum ini. Okay, pada tahun 2019 lagi memang Railway Scheme bersyarat telah pun diberikan pada ketika itu. Cuma projek itu belum lagi masuk kepada fasa pembinaan sebab antara model lama ialah dia kena reclaim tanah dulu. Okay, jadi reclamation sekarang ini kita telah kurangkan. Antara syarat kerajaan persekutuan mengambil alih projek ini ialah projek penambakan perlu dikurangkan. Sebab sebelum ini ada 3 pulau yang perlu ditambah, okay, di bawah Silicon Island itu. Jadi daripada 3 pulau, kerajaan persekutuan telah minta supaya mereka hanya hadkan kepada penambahan 1 pulau saja. Jadi 2 pulau lagi itu tidak akan ditambah dan syaratnya ialah kerajaan persekutuan akan mengambil alih projek tersebut dan membiayai projek LRT. YB, untuk segmen kedua ni setakat ni dah ada syarikat yang propose Mana? untuk segmen kedua setakat ni dah Belum lagi. Kita baru buat keputusan. Seperti yang saya nyatakan, untuk segmen pertama memang ada latar belakang dia. Untuk segmen kedua, selepas ini akan dibuat proses tender. termasuk rolling stocks pun belum. Ya, belum lagi. Itu semua akan dibuat proses tender. Tetapi kita akan buat secara serentak supaya projek ini dapat dimulakan secepat mungkin. Jadi ada kerja-kerja yang boleh dimulakan terlebih dahulu di bawah segmen pertama. Kita akan mulakan dulu selepas rundingan muktamad dan tender untuk segmen kedua dan ketiga itu akan dibuat secara serentak. Setakat ni ada apa-apa syarikat yang mungkin jadi preference ke? Tak ada preference, ini tender terbuka. Jadi mana-mana syarikat yang layak mereka boleh tender lah. Dan saya yakin ini satu berita yang agak positif untuk syarikat-syarikat ataupun construction sector. Mereka memang construction sector menunggu-nunggu projek-projek kemudahan ataupun projek-projek infrastruktur yang besar seperti ini. Dan saya yakin ini juga merupakan satu perkembangan positif kepada sektor construction. Kualiti dia akan ni Ya. Kualiti dia akan disambungkan dengan Penang Center. Ya. So laluan tu semua kan
Apa tu? LRT tu akan disambungkan juga dengan Itu yang saya nyatakan. Segmen kedua itu ialah daripada Komtar sambung ke Penang Central. Dia akan merentasi laut. Okay. As I mentioned just now, we will not mention the figures because that is subject to negotiation. No, we do not want to mention any figures right now. Boleh sebelumnya ada certain groups kan dia question pasal apa cadangan untuk bina LRT yang ada Penang. Ada tak dari pihak motor sebarang consideration untuk ada modes of transportation, contoh macam LRT? Ya, seperti yang saya katakan, ini keputusan telah dibuat. Pembahasan ini telah pun lama. Memang dia tak akan berkesudahan. Ada orang yang sokong, ada orang yang tak akan sokong. Tetapi saya yakin bahawa pihak kerajaan negeri telah pun membuat keputusan bahawa mereka inginkan projek LRT dilaksanakan. Dan kerajaan persekutuan telah pun bersetuju melalui kabinet. Jadi proses kita di bawah Kementerian Pengangkutan ialah melaksanakan keputusan tersebut. Okay. Jadi pandangan-pandangan itu kita terpulanglah kepada mana-mana pihak. Setiap pihak ada pandangan berlainan. Jadi kita telah buat keputusan dan kita akan laksanakan keputusan ini. Okey. Saya beritahu ada juga saya beritahu ada juga pihak kata macam the route alignment tu kan dia macam close to existing major roads, dan other than that dia tak masuk ke kawasan-kawasan yang high density macam air hitam dan kali terhubung. Jadi apa logik balik tu susah? Kalau kita masuk ke kawasan-kawasan air hitam dan jelutong, yang pertamanya dia melibatkan pengambilan tanah yang cukup banyak. Ada banyak kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan komersial yang lain yang akan juga menjejaskan banyak pihak kalau jajaran itu diambil kira. Yang keduanya sudah tentu LRT ini dia perlu ada pelengkap dia, ada bas pengantara dan sebagainya. Jadi ia adalah satu, yang pertamanya mass transit, satu sistem transit dari airport, Penang Airport sampai ke Komtar. Jajaran yang cukup penting di Pulau Pinang ini. Dan sudah tentu untuk kawasan-kawasan perumahan dan sebagainya perlu ada feeder bus lah. Okay. Dan itu memang akan dilaksanakan juga. Seperti juga sistem LRT dan MRT di Lembah Kelang. Dia bukan semua tempat melalui kawasan perumahan. Dia perlu ada juga sistem bus untuk melengkapkan sistem pengangkutan awam itu. Yang di mana di Pulau Pinang memang kita ada sistem bas yang agak baik melalui Rapid Penang. Perlu ditambah baik lagi selepas pembinaan LRT ini. YB, sorry. Yang mengenai syarikat tadi tu, adakah terbuka kepada tempatan ataupun international juga? Itu tender terbuka. Sudah tentu terbuka kepada tempatan. Tender terbuka, tempatan dan juga international. Ya, selagi dia incorporate di Malaysia. So SRS ni tempatan. SRS Konsortium adalah syarikat tempatan. Okay. YB, satu lagi isu mengenai concern kedudukan Georgetown sebagai UNESCO Heritage Site. So setakat ni macam mana untuk address semua itu telah pun diambil pertimbangan semasa Railway Scheme itu dijalankan kajian. Seperti yang saya katakan, EIA, SIA telah pun dibuat. Dan sudah tentu kawasan-kawasan yang sensitif di kawasan heritage itu perlu diambil kira dan diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Dan itu sudah tentu akan diberikan perhatian serius. Ya. The government offers the contract to SRS. Has SRS accepted? As I said, it's a negotiation process. The cabinet has decided the whole process must be negotiated and concluded within 6 months. So immediately after today's announcement, okay, because the minute of the decision was only certified this morning, so that's why immediately I call a press conference to announce the decision. So then later after this there will be a post cabinet. We will minute the decision, and then we will send a letter, official letter to MRT Corp. Then immediately they can start the process of negotiating with SIS Consortium. They will be given 3 months to negotiate and 3 months for them to come back. Okay? So altogether, within 6 months, this process must be concluded. That is the decision of the cabinet. So 6 months from now, we are expecting that if SIS Consortium agrees to take up the job, then they have to start the construction work 6 months down the road. Okay? Yeah. So will there be congestion pricing or vehicle limits entering Penang once LRT is complete? Kita selesaikan dulu dah. Okay. Bina dulu. Ini belum bina. 2030. Bukan
bukannya besok boleh selesai. Ada 6 tahun lagi. Jadi apabila sudah dibina, sudah tentu keadaan berubah dan dasar-dasar dan juga pendekatan-pendekatan baru akan diambil kira. Tapi setakat ini belum ada perancangan. Nanti orang panik pula, ada congestion charge dan sebagainya. Setakat ini belum ada lagi. Kita fokus dulu kepada pembinaan infrastruktur ni. So maksudnya setakat ni SRS belum setuju kan? Jadi kalau syarikat SRS tak setuju, akan open tender ke atau apa? Itu terpulang lah. Nanti kita akan buat keputusan. Itu sebab saya katakan ayat pertama tadi, term yang digunakan ialah single source request for proposal. Okay. Jadi sebab kita tak ada contractual obligation dengan SRS Consortium. Yang ada obligation contract dengan SRS Consortium ialah Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Okay. Kerajaan Persekutuan, Menteri Pembangunan Kerajaan Persekutuan tak ada langsung kontrak dengan SRS Consortium. Jadi sebab kita tak nak complicate the matter. Sebab kalau kita tak lantik mereka, okay, mereka akan mungkin ada isu perundangan dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sebab Pulau Pinang telah award kepada mereka. Jadi kalau sekarang ini federal take over dan projek ini bukan dilaksanakan oleh mereka, jadi ada isu perundangan. Dan mereka telah pun mendapat beberapa keputusan sebelum ini. Jadi kabinet membuat pertimbangan tanpa menjejaskan isu-isu perundangan, kita tawarkan kepada mereka. Tetapi perlu ada rundingan. Sebab sebelum ini tak ada rundingan dengan Kerajaan Persekutuan. Yang ada mereka ialah rundingan dengan pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Jadi to be fair to us, we have to negotiate with them. Okay, bukannya kita bulat-bulat bagi kontrak kepada mereka. Jadi perlu ada proses untuk perundingan dan juga kita akan tentukan dari segi pricing dan sebagainya. Jadi proses itu akan mengambil masa 6 bulan ini. Okay. Alright, itu dia penjelasan daripada YB Anthony Locke sebenarnya, sahabat-sahabat semua. Ya, so kita tahu isu ini berkaitan dengan keputusan Kerajaan Persekutuan secara rasmi ya mengambil alih projek transit aliran ringan LRT melalui laluan Mutiara Pulau Pinang daripada Kerajaan Negeri. Itu antara apa sebenarnya ya yang dikatakan oleh YB Anthony. Ya, keputusan itu dicapai susulan keputusan Jemaah Menteri yang katanya yang meluluskan cadangan pembangunan projek berkenaan minggu lepas, iaitu pada 22 hari bulan Mac. Jadi secara rasminya kerajaan telah memutuskan untuk melantik MRT Corp, iaitu syarikat 100% milik Menteri Kewangan, diperbadankan MOF sebagai pemaju dan pemilik aset. Itu antara kenyataan ya daripada YB Anthony Locke. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada rakyat Pulau Pinang, Kerajaan Pulau Pinang dan juga Kerajaan Persekutuan ya yang setelah pun mengambil alih dan akan meneruskan projek ini. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nopal Channel. Saya kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.